www.ikim.gov.my. Ikim FM, inspirasi utama Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, iman memiliki lebih daripada 60 cabang dan malu itu adalah sebahagian daripada iman. Riwayat Al-Bukhari. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tutuku. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wala fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Jom memeriahkan Karnival Mahabbah at MSI bermula 3 hingga 5 Oktober 2024 di Padang Rekreasi Masjid Sultan Iskandar, Bandar Dato' On, Johor Bahru. Dimeriahkan artis undangan UNIC, Rabani dan ramai lagi dengan pelbagai acara termasuk Solidariti Palestin, Gemersik Maulid IKIM FM, pertandingan mewarna, sukan rakyat dan banyak lagi. Jualan makanan dan pameran pun ada tau. Bermula 9 pagi hingga 11 malam. Jangan risau, kemudahan shuttle bus dan van turut disediakan. Tunggu apa lagi? Jumpa anda di sana. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Lahirnya di Mekah bernama Abdullah bin Abi Quhafa Uthman bin Umar tahun 572 selepas 2 tahun lahir baginda. Lelaki pertama, penganut setia, Islam diutama atas segala. Dahulu tak pernah berhala disembah, berakhlak mulia dikagumi semua. Abu Bakar sahabat nan teguh iman, tiada taranya, tiada peribadi pengasih penyayang, ikhlas Abu Bakar ketika berjuang, penuh santun, jujur setia kawan, bela kebenaran, benci kejahatan. Hijrah bersama Rasul menjadi saksi akrabnya Abu Bakar di sisi Nabi. Di gua sur mereka bersembunyi, di padang pisaulah membengkak kaki, mengalir air mata ke pipi baginda, sedar dan berdoa menyembuh sakitnya. Kau berduka, Allah kan bersama kita.
sebagai ketua jasanya tiada terkira. Abu Bakar tegas lalu memusuhi golongan yang murtad dan mengaku Nabi. Islam diperkembang dari Rom ke Parsi, yang tidak berzakat jua diperangi. The journey of Abu Bakar through leadership, the integration of practice, knowledge and creed. Jadilah ukhuwah atas keimanan, bantulah saudara dalam kesusahan, pilihlah pemimpin kerana hasratnya, berkorban segala demi agama. Kami tak janjikan bulan dan bintang, tapi kami yakin dengan kuasa gelombang IKIM FM, jenama anda auto sampai ke hati pendengar. Inilah masanya untuk perkenalkan jenama anda. Biar kami promosikan produk dan perkhidmatan anda kepada lebih 1 juta pendengar setia IKIM FM. Jangan tunggu lagi. Hubungi unit pemasaran IKIM FM 017-323-5413 atau 03-6204-6384 ataupun di platform media sosial melalui carian IKIM FM atau layari www.ikimfm.my. Jom cipta masa depan yang gemilang bersama Institut Kemahiran Baitul Mal IKB. Pengambilan Januari 2025 kini dibuka. Pelbagai program menarik dalam bidang kejuruteraan, kulinari, fashion, grafik dan banyak lagi. Permohonan dibuka sehingga 31 Oktober 2024. Yuran pengajian, makan, penginapan dan allowance bulanan ditanggung sepenuhnya oleh Mawib. Klik www.mawib.gov.my sekarang atau hubungi 03 9283 0198 atau WhatsApp 010 70 22-559. Jangan tunggu lagi, sertai IKB dan mulakan langkah menuju kejayaan. Melaka 89.5. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh kembali sama-sama untuk di jam yang kedua menerusi Inspirasi Ilmu hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Seperti biasa, kita nak bawakan rancangan tadabbur. Jom kita nak buka Quran, kita nak sama-sama hayati, baca dan adaptasi, amal-amalkan apa saja mesej yang terdapat dalam Al-Quran ini. Sama-sama kita nak belajar, okey? Dan menerusi perkongsian kita di rancangan tadabbur seperti biasa, kita nak sama-sama dapatkan lagi perbincangan ilmu yang penuh manfaatnya bersama-sama dengan tetamu tetap kita, tak lain tak bukan Al-Fadil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor yang dah pun ada bersama kita dekat konti IKIM FM ni. Nak mengalu-alukan kehadiran Dr. Samsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, apa khabar doktor? Baik, alhamdulillah. Syafiq, apa khabar? Seadanya, baik-baik saja. Alhamdulillah. Syukur. Semua ceria-ceria kita pagi Jumaat ni, insya-Allah. Ya, betul. Masya-Allah. Sebab ada sahabat-sahabat kita kata selalu tengok doktor dekat kuliah surau masjid. Ya. Hari ni dapat sambung lagi dekat IKIM FM. Kan doktor? Semua okey kan doktor jadualnya? Semua baik, alhamdulillah. Syukur. Kan harapnya kita pun semua baik-baik saja. Sebab bila pagi Jumaat macam ni, kita nak banyakkan lagi doktor kan mesej yang kita selalu sebutkan, banyakkan berdoa, banyakkan membaca Quran, banyak selawat, banyak selawat, banyak istighfar. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Amin, amin, insyaAllah. Doktor, jom kita nak teruskan lagi doktor sesi tadabbur kita. Untuk kali ini masih lagi kita nak bawakan terjemahan surah Al-Kahfi ataupun tadabbur surah Al-Kahfi. Dan pada kali ini kita nak bawakan dalam tadabbur kita menerusi surah Al-Kahfi ayat
54 hingga 59, Doktor. Jom sama-sama kita nak tadabbur, Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'u ala amma ba'. Yang dimuliakan lagi, dihormati, dikasihi DJ Syafiq. Saya, Doktor. Dan yang sentiasa menemani saya di konti. Anak murid. Cik Amir kita. Alhamdulillah. Yang sentiasa menemani saya dan juga sahabat-sahabat kita yang telah mula masuk di FB. Betul. Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, walafiat, dimudahkan rezeki, diberikan kebaikan. Amin. Dan dipermudahkan urusan seluruhnya, insya-Allah di mana saja mereka berada, insya-Allah. Baik. Hari ini kita akan mentadabburkan dan juga mentafsirkan ayat yang ke-54 hingga ayat yang ke-59 daripada suratul Kahfi, di atas tajuk akibat tidak mengendahkan peringatan Allah, dan juga tujuan utama pengutusan Rasul. Jadi di sini kita akan dapat melihat bagaimana Allah SWT memberitahu kepada kita keperluan untuk kita ini menggunakan akal kita dalam nak membuat perbandingan dunia dan akhirat, dan juga kita kena melihat bahawa dalam mencari kebenaran ini mesti kita mengetahui dan juga kita memahami apa-apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kita, khususnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mentafsirkan Al-Quran dan juga memberikan tunjuk ajar syariat itu kepada kita agar kita beroleh keselamatan dunia dan akhirat, insya-Allah. Apapun, insya-Allah kita akan dengar dulu ayat Quran daripada surah Al-Kahfi, ayat yang ke-54 sampai 59 ini beserta dengan terjemahannya, insya-Allah. Ya, jom kita nak dengar sama-sama dalam bacaannya, terjemahannya, dan akan sama-sama kita hayati satu persatu ayat tersebut. Insya-Allah kita akan boleh faham dan boleh sama-sama adaptasinya dalam mesej setiap ayat-ayat tersebut, insya-Allah. Jom sama-sama dengarkan terjemahan surah Al-Kahfi ayat 54 hingga ayat 59. Suratul Kahf. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Dan demi sesungguhnya, kami telah huraikan dengan berbagai-bagai cara di dalam Al-Quran ini untuk umat manusia dari segala jenis contoh bandingan, dan sememangnya manusia itu sejenis makhluk yang banyak sekali bantahannya. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. Dan tiada yang menghalang manusia daripada beriman ketika datang petunjuk Al-Quran kepada mereka dan daripada memohon ampun kepada Tuhan mereka, melainkan kerana kedegilan mereka dan kerana mereka menunggu didatangi azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang-orang dahulu, atau didatangkan azab yang dilihat dan dihadapi. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Dan tidak kami mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pemberi berita gembira dan pemberi amaran. Dan orang-orang yang kafir membantah dengan alasan yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan itu. Dan mereka jadikan ayat-ayatku dan amaran yang diberikan kepada mereka sebagai ejek-ejekan. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya disebabkan bawaan mereka yang buruk itu, kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, menghalang mereka daripada memahaminya. Dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat yang menyebabkan mereka peka. Dan jika engkau menyuruh mereka kepada petunjuk, maka dengan keadaan yang demikian, mereka tidak sekali-kali akan beroleh hidayah petunjuk selama-lamanya. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. Dan Tuhanmu Maha Pengampun, lagi melimpah-limpah rahmatnya. Jika dia mahu menyeksa mereka di dunia disebabkan apa yang mereka telah usahakan, tentulah dia akan menyegerakan azab itu menimpa mereka. Tetapi dia tidak berbuat demikian. Bahkan ditentukan bagi mereka satu masa yang mereka tidak sekali-kali akan dapat sebarang tempat perlindungan selain daripadanya. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Dan penduduk negeri-negeri yang derhaka itu, kami telah binasakan ketika mereka melakukan kezaliman, dan kami telah tetapkan satu masa yang tertentu bagi kebinasaan mereka. Surah Al-Kahfi ayat 54 hingga 59. Sadaqallahul Azim. Itu dia bacaan dan juga terjemahannya menerusi surah Al-Kahfi ayat 54 hingga ayat 59. Doktor, jom kita nak sama-sama bawakan sesi tadabbur kita menerusi surah Al-Kahfi dan ayat ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi telah mendengar ayat 54 sampai 59 surah Al-Kahfi menjelaskan bagaimana Allah SWT memberikan satu gambaran kepada sifat manusia ni. Allah menyatakan manusia ni wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Manusia ni memang dia banyak bantahannya, satu makhluk yang memang banyak alasannya di atas apa pun yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk kita melakukan sesuatu. Memang itu memang sifat manusia, Syafiq. Kadang-kadang Allah Ta'ala dah tetapkan benda dalam Quran, elok dah kan, ada je bantahan, ada je rasa macam tak kena, tak betul, tak logik, tak relevan. Sedangkan Al-Quran itu sendiri adalah merupakan kitab dari Allah SWT, kalam Allah, yang dengannya itu kita dapat petunjuk untuk kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu juga dengan pengutusan para Nabi dan Rasul, sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang memberikan kepada kita busyra ataupun berita gembira, untuk kita itu dapat memahami syariat Allah Ta'ala ni, dapat memahami Allah Ta'ala ni, supaya kita menjadi manusia yang benar-benar kita katakan faham terhadap tujuan dan matlamat hidup kita, untuk kita menujunya ketika mana kita berada di dunia pada hari ini. Dan tidak adalah kejadian kita ini melainkan tujuannya adalah untuk menyembah Allah dan untuk menjadi khalifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu benda yang sangat-sangat kita kena faham. Dan kita tengok pada ayat 54, kita baca dakwah lah. Dan demi sesungguhnya kami telah huraikan dengan berbagai-bagai cara dalam Al-Quran ini untuk umat manusia dari segala jenis contoh bandingan. Dan sememangnya manusia itu jenis makhluk yang banyak sekali bantahannya. Nampak tak? Jadi Allah kata dah banyak dah contoh, dah banyak dah misal, i'tibar. Allah ceritakan macam-macam berkenaan dengan umat-umat yang terdahulu yang mereka durhaka, Allah azab. Allah turunkan kepada mereka itu berbagai musibah, tak mau dengar juga. Ada je alasan manusia ni kan. Suruh nak buat baik pun, nak bagi dia bahagia pun, ke akhirat pun,
Dia macam-macam akan tanya. Ya, itu sifat manusia. Nah, jadi satu sudut bagus sebenarnya kalau kita tengok daripada sudut berkembangnya akal fikiran tu. Bila mana ada kita katakan perkembangan pemikiran tu, kita akan bertanya. Tapi kadang-kadang bertanya tu satu peringkat kita kata menyusahkan. Sebenarnya kaum Bani Israel tanya tu satu peringkat, tak nak buat benda tu. Bukan sebab nak minta penjelasan, tetapi nak mengelak daripada buat. Tanya yang menyebabkan akhirnya benda tu menyusahkan mereka balik, kan? Jadi inilah kalau kita lihatkan sifat manusia itu sendiri. Dan benda ni kalau kita lihat memang satu benda yang kita kena ubahlah. Kalau kita sebagai manusia biasa ni, untuk kita jangan banyak alasan lah. Satu benda yang Allah bagi pada kita, kalau Allah perintahkan itu perintah Allah, ini adalah sunnah Rasulullah, so kita buatlah. Jangan kenapa macam tu, kenapa macam ni, kenapa banyak kenapa. Jangan macam tu, sebab benda tu dia akan menyusahkan kita lagi, dan dia akan mengikis keimanan kita. Iman kita ada benda yang kita boleh fikir, yang tercapai oleh fikiran kita. Ada benda yang tak tercapai oleh fikiran kita. Dia bukan sesuatu yang benda yang dapat kita fikirkan. Kita kena amanah sadaqna, itu saja. Jadi ini benda yang penting untuk kita dalam kita nak menjaga keimanan kita, keyakinan kita, dan juga kita punya ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Saya teringat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkenaan dengan ayat ni, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala ni. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melalui rumah anaknya Fatimah dan Ali, yang merupakan menantunya. Dan di waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lalu di waktu itu yang kita katakan untuk solat subuh lah, dan masih lagi gelap rumah Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Fatimah. Dalam keadaan di mana kita tahu bila mana rumah tu gelap, dia orang tak bangun tahajud lah, kan? Lalu Nabi SAW bertanyalah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Nabi mengatakan, ala tusalliyan, adakah kamu ini tak semayang ke malam ni, kan? Dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjawab, innama anfusana biyadillah, sesungguhnya kami ni semua di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sebut dalam bahasa lain, dia kata qadarallahu lana, maksudnya Allah yang takdir daripada kami tertidur ni, kan? Dan dia kata fa iza syaa an yab'athana ba'athna, dan bila Allah nak mengejutkan kami, Allah kejutlah. Dan betul kata saya nak sebut dia tak solat malam tu sebab Allah takdirkan dia tidur. Betul lah satu sudut, kan? Lalu Nabi SAW itu pun kemudiannya dia berlalu, dan di waktu itu Nabi tak bercakap apa pun, sehinggalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah dia mendengar, thumma sami'atuhu wa huwa muwalli yadribu fakhidahu, dan kemudiannya aku mendengar Nabi SAW menepuk-nepuk akan pahanya. Dan Nabi SAW berkata, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadalah. Ayat yang kita baca tadi, yang Nabi mengatakan, dan manusia ini adalah makhluk yang paling banyak membantah. Maksudnya Nabi marah tu, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tegur Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dia kata apa? Macam dah takdir kami tak bangkit, kan? Memang kalau kita tengok dalam hal ni, untuk kita solat malam ni mungkin kita kata macam sunat begitu aja, qiyamul kan? Tapi untuk orang yang muqarrabin, untuk orang-orang yang dekat dengan Allah ni, kan, khususnya Ahlul Bait Nabi, para sahabat Nabi ni, dah menjadi satu kewajipan. Kalau Nabi tu memang wajib lah, kan? Itu khususiat bagi Nabi SAW. Tapi untuk orang dekat dengan Nabi pun Nabi latih supaya qiyamul lail ni dia menjadi sesuatu yang dilazimi, dan jangan tidur macam tu aja. Itu yang Nabi kata pada Sayyidina Ali, yang bila mana Sayyidina Ali dia beralasan dengan takdir. Allah tak bangkitkan kami, maka kami pun tak bangkit lah, kan? Banyak Syafiq kalau kita hari ni, kan, orang dia beralasan dengan takdir, kan? Dah takdir, kenapa kamu tak contoh tak pakai tudung, kan? Allah tak bagi hidayah kat saya lagi, kan? Jadi dia beralasan dengan hidayah, beralasan dengan takdir, kan? Sedangkan macam-macam benda lah sebenarnya kalau kita tengok, kan, manusia ni dia bagi alasan macam tu lah. Jadi Nabi SAW dalam keadaan demikian menepuk-nepuk akan pahanya, dan Nabi mengatakan sesungguhnya manusia ni
memang banyak dia punya alasannya. Jadi lepas ni janganlah kita orang kata apa, jadikan takdir itu sebagai alasan tak nak berbuat ya dengan urusan-urusan agama kita. Betul. Kan macam setengah orang dia kata tak payah nak solat lagi, tunggulah dah pencen-pencen esok kita baru nak buat, baru nak pergi masjid kan. Jadi benda-benda macam ni memang apa sepatutnya tak kita jadikan alasan lah sebab hidayah Allah ni memang ada sentiasa kan. Hidayah Allah Ta'ala ni dia bukan sesuatu yang kita katakan tersembunyi. Memang nyata lah. Alam yang terbentang di depan mata kita tu, itu adalah merupakan petanda lah. Wujudnya Allah, dan di situlah kita meyakini Allah Ta'ala itu ada, dan Allah SWT menurunkan kepada kita syariat yang kita kena lakukan kan. Kemudian Allah bagi kepada kita akal kan. Hidayah akal itu untuk kita berfikir mana jalan yang betul, mana jalan yang tidak betul. Jadi benda ni tak boleh jadikan alasan lah mengatakan saya tak dapat hidayat, ataupun saya tidak dapat lagi kekuatan untuk melakukan agama, ataupun saya tidak lagi dibangkitkan jiwa saya untuk melakukan sesuatu yang ada urusan dengan agama. Jadi memang itu tak boleh jadikan alasan lah, sebab Allah dah katakan dalam Quran, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, nak menunjukkan bahawa benda itu jangan jadi alasan. Jangan jadi alasan. Jadi penting untuk kita fahamkan ini. Dan kemudian pada ayat seterusnya, dan tiada yang menghalang manusia daripada beriman ketika datangnya petunjuk Al-Quran kepada mereka, dan daripada memohon ampun kepada Tuhan mereka, melainkan kerana kedegilan mereka, dan kerana mereka menunggu datangnya azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang terdahulu, dan datangkan azab yang dilihat dan dihadapinya. Baik, dalam ayat ini nak menjelaskan berkenaan dengan ayat yang sebelumnya tadi, tidaklah menghalang manusia beriman melainkan kedegilan mereka sendiri. Sebab tu banyak bagi alasan kan, banyak bagi dia punya excuse kan. Sebenarnya bukanlah sebab alasan tu, tapi itu sebenarnya adalah kedegilan mereka. Mereka tak nak buat. Bila tak nak buat, dia akan jadi sesuatu yang sebenarnya salah dia lah, bukan salah orang lain kan. Jadi kadang-kadang kita tak sedar implikasinya. Bila kata kita beralasan takdir ni, kalau dari segi akidahnya, takut-takut kita jatuh ke dalam bab Jabariyah, golongan Jabariyah yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kamu tak pergi haji contohnya kan? Jawapannya apa? Oh tak sampai seru lagi kan. Tak boleh kata begitu. Sebab apa? Sebab memang kita diperintahkan untuk berusaha untuk pergi ke Mekah untuk menaikkan haji apabila kita berkemampuan. Bukan kena sebab tak sampai seru kan. Ataupun kenapa kamu tak solat ataupun tak aurat lagi, tak sampai hidayah lagi, kita cakap macam tu kan. Jadi perkara itu sebenarnya tak boleh kita jadikan alasan, sebab takut kita jatuh ke dalam akidah Jabariyah yang serba ketakdiran ini, yang bukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bila mana bukan daripada Sunnah wal Jamaah ni, kita takut terjatuh sebagaimana yang Nabi sebut, yang terpecahnya umat Nabi SAW 73 buah puak. Dan 72 puak ni semuanya akan masuk ke neraka illa firqatul wahidah, melainkan satu firqah saja, iaitulah firqah yang Nabi kata ma'ana alaihi wa ala ashabi, jalan yang padanya itu diikuti oleh aku dan para sahabatku. Dan ada setengah mafhum yang lain mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini satu benda yang kita kena tengoklah, supaya perkara ini tidak mengganggu kita punya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengatakan, dan tidaklah yang jadi penghalang kepada manusia itu ketika mendatangnya petunjuk Al-Quran selain daripada kedegilan mereka. Allah mengajak mereka itu untuk beriman kepada Allah. Allah mengajak mereka untuk memohon ampun kepada Allah. Allah Ta'ala mengajak mereka itu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tetapi kedegilan mereka lah yang menyebabkan mereka itu terhijab. Dan mereka menunggu didatangkan azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang-orang terdahulu. Jadi nampak dekat sini, manusia ni dia susah nak berubah, kecuali bila dalam keadaan terdesak. Bila Allah datangkan musibah, barulah sibuk nak cari Allah, barulah sibuk nak penuhkan masjid, barulah sibuklah nak cari Quran, barulah sibuklah tidak cari ustaz, nak cari orang alim, nak minta doa dan sebagainya. Jadi sifat manusia itu macam tu. Kalau kita lihatkan dalam hal ni, dikatakan tidaklah mereka itu bersikap degil sehinggalah datangnya azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang terdahulu. Jadi ini kita katakan sifat manusia tu. Jadi janganlah benda tu sampai jadi kat kita kan. Dah kena
Barulah orang kata apa? Tengadah kan. Ya, betul. Benda tu bila kita dah hadapi musibah itu, barulah kita nak menyesal. Memanglah baik untuk menyesal tu, tapi kalau kita menyesal terdahulu itu, faedahnya tu besarlah kan. Kalau kita dah terjadi perkara tu baru nak menyesal, kita lalui sajalah hukuman dan juga balasan yang telah Allah berikan kepada kita tu kan. Ya. Jadi ini sifat manusia tu kan. Jadi kalau kita lihat kan, kenapa kedegilan manusia. Dan degil ni kenapa? Degil ni sebab manusia tu dia memang sifatnya tu bermudah-mudah. Dan sifatnya tu dalam keadaan yang kita kena ghaflah, yang lalai. Sebab kita ni banyak dilalaikan dengan kemewahan, banyak dilalaikan dengan kita tak ada apa-apa yang kita rasa terdesak. Kita memang Allah Ta'ala bagi kehidupan kita dalam keadaan yang tidak kita katakan bersesak-sesak untuk dapatkan sesuatu. Ya, betul. Jadi disebabkan ghaflah tadi, disebabkan lalai kita tadi, di situlah yang menyebabkan kita ni degil. Bila orang suruh untuk berubah, untuk kita itu kita katakan menghalakan hala tuju hidup kita kepada Allah, kita kata lambat lagi, tak apa, aku muda lagi. Patut kena hijrah awal tu. Patut, bukan kira muda tak muda. Sekarang ni mati ni Syafiq. Allah. Kita telah katalah kan. Ya. Kadang-kadang kawan kita yang kita nanti tarik makan roti canai petang ni, besok dah meninggal kan. Taman sekawan kita semalam baru je sembang lepas Malaysia, pagi subuh dah meninggal kan. Jadi benda tu boleh berlaku bila masa saja. Orang muda-muda saja, 40, 50 kadang-kadang Allah tarik kan nyawa mereka. Jadi ini satu benda peringatan lah untuk kita faham. Ini sebenarnya dia bukan kira umurnya, tetapi sebenarnya bila benda tu Allah jadikan yang tibalah untuk kita kan. Jadi tak ada istilah nak kena tunggulah buat kebaikan ni kan. Jadi kita kena segera. Sebagaimana hadis kan, iqtani khamsun qabla khamsin, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara tu, masyhur sangatlah kan. Rebutlah waktu sihat kamu sebelum datang waktu sakit kamu, waktu lapang kamu sebelum datang waktu sibuk kamu, waktu sihat kamu sebelum datang waktu hidup kamu sebelum datang waktu mati kamu sampai habislah kan. Jadi kalau kita tengok kamu itu memang sepatutnya lah kita kena kita katakan rebutlah perkara dan peluang itu supaya kita tak menyesal nanti di kemudian hari ya. Dan kemudian kita sebutkan pada ayat yang ke-56, dan kami tidak mengutuskan rasul-rasul melainkan sebagai pemberi harta, pemberi berita gembira dan pemberi amaran. Dan orang-orang yang kafir membantah dengan alasan yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan itu. Dan mereka jadikan ayat-ayatku dan amaran yang diberikan kepada mereka itu sebagai ejek-ejekan. Jadi kalau kita lihatkan di sinilah Allah SWT menjelaskan, untuk menjelaskan lagi wahyu Allah SWT mengutuskan para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul itu tidak lain dan bukan adalah merupakan mubasyirina wa munzirina. Disebutkan dalam ayat ke-55 ini sebagai yang memberikan berita gembira dan memberikan ingatan. Jadi inilah sebenarnya kalau kita lihat tugas para Nabi dan Rasul. Dan kita berhajat kepada Nabi dan Rasul ni sebab pertama sekali adalah untuk mentafsirkan kalam-kalam Allah dalam Al-Quran, untuk kita ikuti dengan sebaik mungkin. Sebab itu adalah syariat dan kita tak akan dapat faham syariat ni tanpa tunjuk ajar daripada Nabi dan Rasul. Dan khususnya pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak faham tentang agama, kita tak faham tentang apa yang kita namakan sebagai ibadat ni, melainkan apa yang ditunjukkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu manusia berhajat kepada Nabi untuk membimbing mereka, menunjukkan mereka tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita pula tak tahu apakah benda yang akan terjadi selepas daripada kematian, sebab akal tak boleh nak sampai kepada permasalahan gaib ni, ghaibiyat wa sam'iyat ni. Benda-benda yang sam'iyat wala ghaibiyat, benda yang kita dengar dan benda gaib. Contoh masalah roh, masalah alam barzakh, alam ba'ath, alam mahsyar. Kita tak sampai akal kita untuk fikir, melainkan
didatangkan Nabi dan Rasul kepada kita untuk memberitakan perkara itu. Dan bukan setakat itu juga tentang syurga kan, neraka dan sebagainya. Benda yang kalau kita buat baik akan dibalas dengan kebaikan, dimasukkan ke dalam syurga. Kalau kita buat kejahatan, maka kita akan dibalas dengan balasan azab dan perkara itu dalam neraka. Kita akan faham kalau Nabi tak tunjukkan kepada kita macam mana, khabarkan kepada kita. Dan begitulah keperluan kita kepada Nabi-Nabi dan Rasul, khususnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping Nabi adalah merupakan contoh untuk kita ikutilah dalam sedikit segenap perkara. Sebab Nabi menunjukkan kepada kita seluruh perkara, sedetail perkara. Nabi SAW nak makan macam mana kan. Kita contohlah kita tak tahu nak makan macam mana, kita tengok saja kan dalam kitab Al-Salihin ke atau dalam kitab-kitab kutub sitah ke. Kita akan tengok kat sana bagaimana Nabi SAW makan, macam mana Nabi SAW mendahulukan tangan kanannya, macam mana Nabi SAW membaca bismillah. Itu bab makan, bab masuk tandas pun Nabi ajar macam mana kaki kanan ke kaki kiri kena baca apa kan. Dan semua perkara itu Nabi ajar bermula daripada masuk tandas ni, bermula bab makan ni, daripada dalam rumah kita, awal syaksiah ni, sampailah bagaimana Nabi SAW nak berdepan dengan musuh. Macam mana kita ni bila mana berperang, macam mana selepas berperang kalau kita menang dengan harta-harta peperangan tu, ghanimah tu, macam mana kita nak agihkan. Semua Nabi SAW aturkan. Macam mana kita nak berhubung dengan ketua-ketua negara, macam nak membina sebuah negara Islam contohnya. Nabi SAW menunjukkan contoh kepada kita. Jadi memang itu satu benda yang kita perlukan untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat, berbahagia di dunia dan juga berbahagia nanti di akhirat. Jadi kepulangan Nabi dan Rasul itu memang sangat perlulah pada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian manusia ni oleh kerana sifat kita katakan tadi degilnya, keras kepalanya, keras kata hati batunya, mereka akan mengejek-ngejek sajalah apa-apa yang disampaikan kepada mereka oleh para Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dah tak ada, siapakah pewaris dia? Para ulama lah. Sebab tu hari ni Syafiq, kalau kita tengok ramai orang boleh mempertikaikan ulama macam tu aja. Sekarang ni pula jadi trend mengejek ulama dalam TikTok, dalam WhatsApp, dalam media sosial kan. Sedangkan ulama ini adalah pewaris Nabi kan? Jadi kita boleh senang-senang nak merendah-rendahkan darjat dan martabat mereka tanpa kita tabayun dulu apa yang sebenarnya berlaku. Jadi ini merupakan fitnah di akhir zaman. Jadi kalau kita dah tak percaya pada ulama, tak taat kepada ulama, siapa lagi yang kita percaya kan? Dan ini benda ni kalau kita dulu terjadi di zaman Nabi tetapi relevan sampailah sekarang Dan begitu juga pada ayat yang ke-57, dari kerana tidaklah ada orang yang lebih zalim daripada orang yang diberikan peringatan dengan ayat Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya dan lupa apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya disebabkan bawaan mereka yang buruk itu kami jadikan tutupan berlapis-lapis pada hati mereka, menghalangi mereka daripada memahaminya, dan kami jadikan telinga mereka penyumbat yang menyebabkan mereka pekak. Dan jika engkau menyeru kepada mereka dengan petunjuk, maka dengan keadaan demikian mereka tidak sekali-kali beroleh hidayah dan petunjuk selama-lamanya. Kesannya Syafiq daripada dia menolak kebenaran, menolak para ulama, menolak kita katakan petunjuk yang jelas di depan mata mereka, menyebabkan mereka itu jauh daripada hidayah. Sebab itu kena hati-hatilah benda ni. Jangan kita mudah-mudahlah kita nak mengutuk, kita nak cakap tentang ulama, tentang Al-Quran, tentang hadis. Kita kena rujuklah kepada orang yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengetahui kalau kamu tak mengetahuinya. Dan pada ayat yang ke-58 dan ke-59, dan Tuhanmu Maha Pengampun lagi melimpah-limpah rahmatnya. Jika dia mau menyiksa mereka di dunia disebabkan apa yang mereka telah usahakan, tentulah dia akan menyegerakan azab itu menimpa mereka. Tapi dia tidak berbuat demikian, bahkan ditentukan bagi mereka satu masa yang mereka tidak sekali-kali akan dapat sebarang tempat perlindungan daripadanya. Jadi memang kalau kita lihatkan dalam hal ini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah menangguhkan untuk umat Nabi Muhammad SAW ini azab yang sepatutnya kita terima di dunia, Allah tangguhkan ke akhirat. Dia tak macam kaum Nabi Musa, kaum Nabi yang lain lah, Nabi Lut, Nabi Saleh dan sebagainya, kan, kaum Samud, kaum Ad dan sebagainya. Mereka itu disebabkan kesalahan mereka, di waktu itu juga mereka diazab. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ni Nabi memohon kepada Allah untuk ditangguhkan azab itu sampai ke akhirat. Jadi Allah bagi masa pada kita. Namun demikian, kepala degil itu memang ada. Itu masalah dia. Dan ayat yang terakhir dikatakan, dan penduduk negeri-negeri yang derhaka itu kami telah binasakan
ketika mereka melakukan kezaliman, dan kami telah tetapkan satu masa yang tertentu bagi kebinasaan mereka. Jadi ini nak menunjukkan bahawa janji Allah itu pasti. Kalau Allah sebut dalam Quran, kezaliman yang kita lakukan itu akan dibalas dengan azab, pasti akan berlaku. Cepat atau lambat saja. Jangan kita tak bermain-main dengan ingatan-ingatan Allah Ta'ala Quran dan peringatan daripada Nabi SAW. Untuk kita itu sentiasa beringat dengan apa yang menjadi kesan daripada perbuatan kita. Jadi itu sajalah yang saya dapat lihat daripada ayat yang ke-54, 59 ni. Nak syarahkan panjang Syafiq kita punya masa sangat mencemburui kita terhad. Saya rasa itu saja yang dapat kita berkongsi. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada masa yang akan datang. Allah silakan kepada Syafiq. Masya-Allah, itu peringatan yang utama kan Doktor, akibat kalau kita mengendahkan peringatan Allah, pelbagai azab binasa bala bencana yang akan menanti kita ni kan. Kat dunia satu hal Doktor, nanti ke akhirat lagi nak kena menanggung lagi tu. Kan. Jadi janganlah kita ni orang kata apa Doktor, bertindak seperti kita tiada Tuhan, bertindak seperti kita tiada agama. Tak nak macam tu. Jangan macam tu kan. Kita terus letakkan agama di depan kita supaya dapat memandu kehidupan kita dengan sebaik mungkin, menjadi hamba yang taat, yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Doktor atas perkongsian. InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti Doktor untuk ayat seterusnya menerusi perkongsian dalam Tadabbur Surah Al-Kahfi ini. InsyaAllah. Terima kasih Doktor. Jumpa lagi. Semoga baik-baik untuk Doktor insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti bola bicara kita menerusi perkongsian di rancangan Tadabbur dan kekal bersama IKIM FM. Okey, anda boleh juga tonton lagi sebenarnya di Facebook Live, juga di YouTube Live IKIM FM. Boleh kita buat ulang kaji, type saja rancangan Tadabbur, kita boleh sama-sama tonton kembali rancangan ini untuk dapatkan manfaatnya. Buat anda kekal bersama IKIM FM, banyak lagi perkongsian selepas ni. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kuantan 89.6.
Jelajah Mahabar Tim IKIM FM kali ini mengajak anda ke Johor Bahru. Berkongsi khabar orang muda di Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim, Kuisi dan Gemasik Maulid IKIM FM pada 4 Oktober 2024, 9 malam. Sempena Karnival at Masjid Sultan Iskandar, Bandar Dato' On, Johor Bahru yang dianjurkan bermula 3 hingga 5 Oktober 2024. Jom jelajah Mahabar IKIM FM Johor. Jumpa di sana. Sekarang lihat hati. Yang betul, sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nasihat. Temui Little Genius Preschool Program. Di sini kami membentuk generasi cemerlang dengan Islamic, English dan Montessori. Little Genius Preschool, pusat prasekolah yang menjamin anak-anak boleh solat, membaca dan menulis dengan mahir. Layari littlegenius.com.my untuk maklumat program dan cawangan seluruh negara. Daftar sekarang untuk dapatkan diskaun pendaftaran awal dan saksikan perkembangan anak anda dengan penuh keyakinan. Little Genius Preschool, fun learning begins here. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM sebagai pegawai penyelidik grade DQ 401 di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk kepada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Syarat-syarat permohonan adalah memenuhi syarat kelayakan umur yang ditetapkan dan memiliki ijazah sarjana muda atau ijazah sarjana dalam bidang akidah dan perbandingan agama yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau swasta atau kelayakan setaraf dengannya. Keutamaan akan diberi kepada calon yang mempunyai pengalaman 2 tahun dalam bidang-bidang akidah dan perbandingan agama. Antara bidang tugas, menjadi pegawai pengantara dan menyelaras perhubungan dengan pemimpin-pemimpin pelbagai agama non-Muslim community leaders. Mencadang dan melaksana projek penyelidikan yang berkaitan bidang pengkhususan dan menyelaras program, membuat kerja penyuntingan, pembentangan kertas kerja dan artikel akhbar. Calon-calon yang berminat boleh mengemukakan permohonan anda ke Unit Modal Insan IKIM sebelum atau pada 16 Oktober 2024. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my. Johor Bahru 106.2. Tersenyum walaupun terlihat luka tangisan merindukan warna kedamaian menanti bahagia berada di situ. Bila
Tiada tangisan merindukan warna kedai